petang untuk segmen Hayatus Sahabah. Ya, dan waktu ini kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani yang dah pun berada di Konti IKIM FM. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat kita Ustaz. Alhamdulillah. Bertemu kita lagi kan untuk minggu ini. Dan juga rakan-rakan sekalian, anda juga boleh tonton secara langsung menerusi TV IKIM di www.tvikim.my. Dan juga kita pancarkan di Facebook video live juga di Facebook TV IKIM. Layari www.facebook.com/tvikim. InsyaAllah kita boleh lihat secara langsung wajah Ustaz kat sini. Macam mana Ustaz nak explain juga, nak ceritakan ni kan. Okey. Baik, tajuk hari ni Siti. Okey, tentang taubat seorang pembunuh upahan. Tak sabar nak tahu ni siapa ni. Betul. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih pada DJ Syafiq dan juga Siti. Saya sama-sama Ustaz. Ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada petang ini sekali lagi kita ke udara dan didoakan semua dalam keadaan baik-baik, sentiasa dalam rahmat, keberkatan dan juga dalam taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Bicara kita pada petang ini berkenaan dengan seorang pembunuh upahan, Masya Allah, yang mana ya orangnya ini merupakan manusia yang pernah kita katakan merobekkan hati Rasulullah SAW dengan kesedihan yang amat sangat, kerana dia merupakan pembunuh kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Rasulullah SAW, dan juga merupakan saudara susuan kepada baginda Nabi, bahkan merupakan tonggak utama dalam perjuangan dakwah Rasulullah SAW, membela baginda Nabi SAW ya, sepanjang daripada hayat baginda SAW dalam urusan dakwah baginda SAW. Jadi siapakah gerangannya? Ya, siapa? Orangnya yang telah ya kita katakan meremukkan hati Rasulullah SAW ketika mana dia telah membunuh bapa saudara baginda SAW di dalam peperangan Uhud. Kemudian orang yang sama juga yang telah menyembuhkan hati seluruh kaum muslimin ketika mana beliau berjaya membunuh Nabi palsu Musailamatul Kazzab ya, di medan Yamamah. Beliau yang kita maksudkan ialah Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb Al-Habsyi, yang lebih dikenali dengan panggilan Abu Dasmah. Kisah berkenaan dengan Wahsy merupakan kisah yang sangat hebat, yang patut kita ambil pengajaran daripadanya, bagaimana kesungguhan seseorang itu dengan erti kata ya cintanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam selepas beliau mendapat iman, tidak ya menjauhkan baginda daripada beliau, daripada hatinya ya, walaupun mungkin ya gorisan luka di hati baginda sallallahu alaihi wasallam itu belum benar-benar sembuh, tapi kita lihat bagaimana keteguhan Sayyidina Wahsy ini untuk sentiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulakan kisahnya. Wahsy bercerita, aku merupakan hamba sahaya milik kepada Jubair bin Mut'im, salah seorang daripada pembesar Quraisy. Bapa saudaranya Tu'aimah bin Adi telah terbunuh di medan Badar, yang mana bapa saudaranya itu telah dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Jubair amat sedih dengan kematian bapa saudaranya itu, sehingga dia bersumpah demi berhala Lata dan Uzza bahawa beliau pasti akan menebus balas atas kematian bapa saudaranya itu. Bahkan dia sentiasa menanti-nanti peluang untuk dia menuntut balas terhadap perbuatan Hamzah kepada bapa saudaranya itu. Tidak lama sesudah itu berlakulah peperangan Uhud, di mana orang-orang Quraisy mempersiapkan angkatan yang lebih besar
Mereka juga mengumpulkan seluruh daripada pahlawan-pahlawan dan juga pembesar-pembesar mereka. Mereka mempersiapkan persiapan yang lebih banyak. Sehingga akhirnya apabila berkumpul kumpulan tersebut, mereka telah melantik Abu Sufyan bin Harb mengepalai mereka. Abu Sufyan berpandangan beliau ingin membawa bersama kumpulan itu sekumpulan daripada wanita-wanita terpilih di kalangan Quraisy, yang mana mereka itu merupakan wanita-wanita yang dalam kesedihan kerana kematian bapanya atau anaknya atau saudaranya di medan Badar. Dibawa mereka semua ke medan Uhud dengan tujuan untuk menyemarakkan lagi semangat juang angkatan perang Quraisy, dan dalam masa yang sama supaya angkatan itu tidak berundor kerana akan mempertahankan barisan wanita yang berada di belakang mereka. Bersama kumpulan wanita tersebut ialah seorang wanita bangsawan yang bernama Hindun binti Utbah, yang merupakan isteri kepada Abu Sufyan. Ayahnya Utbah bin Rabi'ah meninggal di dalam peperangan Badar. Saudaranya Syaibah, bapa saudaranya Syaibah juga meninggal dalam peperangan Badar. Dan begitulah juga dengan saudara lelakinya. Ketika mana angkatan itu bersiap-siap untuk keluar ke medan Uhud, pada ketika itulah Jubair bin Mut'im melihat ke arahku, kata Wahsy bin Harb. Lalu dia memanggilku mengatakan, wahai Abu Dasmah, tidak mahukah engkau menebus dirimu sehingga menjadi orang yang merdeka? Maka kataku, siapakah yang dapat memerdekakan aku? Maka kata Jubair bin Mut'im, aku akan memerdekakan awak. Tanya Wahsy, bagaimanakah itu? Maka kata Jubair bin Mut'im, sekiranya engkau membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Muhammad, yang telah membunuh bapa saudaraku Tu'aimah bin Adi, maka engkau akan kumerdekakan. Kata Wahsy, apa jaminannya? Maka kata Jubair bin Mut'im, siapa sahaja boleh engkau jadikan sebagai saksi, bahkan aku akan umumkan kepada seluruh manusia bahawa aku akan memerdekakan awak sekiranya awak dapat membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Kata Wahsy, saya merupakan seorang lelaki Habsyah. Saya sangat mahir dalam menggunakan lembing, sehingga kan tiap-tiap daripada lontaran lembingku tidak pernah tersasar. Maka dengan tawaran daripada Jubair bin Mut'im itu, aku bersetuju sehingga aku mengambil lembingku lalu ikut serta bersama dengan kumpulan tersebut. Aku berjalan di saf yang paling belakang di kalangan angkatan tentera itu, sehinggalah kerap kali aku berselisih dengan kumpulan-kumpulan wanita yang berada di belakang. Dan setiap kali aku berselisih dengan Hindun binti Utbah, isteri kepada Abu Sufyan. Dan ketika mana beliau melihat ke arah lembingku yang berkilau-kilau bersinar di bawah kilauan cahaya matahari, maka Hindun akan mengatakan, wahai Abu Dasmah, sembuhkanlah lukaku. Wahai Abu Dasmah, sembuhkanlah lukaku dengan engkau membunuh Hamzah. Ketika mana kami tiba di medan Uhud dan berlakulah pertempuran hebat di medan Uhud, aku keluar daripada khemah memasuki medan tersebut. Aku mencari Hamzah bin Abdul Muttalib di sana sini, dan sesungguhnya aku telah pun mengenali Hamzah sebelum itu. Dan tidaklah susah untuk mencari Hamzah, kerana
dia merupakan seorang yang meletakkan bulu burung pada topi yang dipakainya. Sebagaimana kebiasaan pahlawan-pahlawan hebat yang meletakkan tanda tersebut supaya dikenali oleh rakan-rakannya yang lain ketika mana mereka dalam kecamukan perang. Tidak lama sesudah itu aku melihat Hamzah sedang menerkam ke arah angkatan musuh. Tidak ada seorang musuh pun yang lewat di hadapan Hamzah kecuali semuanya tumbang. Mereka ditewaskan satu persatu, sehingga kan tidak ada seorang pun yang tegak berdiri di bumi ketika mana berhadapan dengan Hamzah. Pada ketika itu aku bersembunyi di balik kayu, di balik pohon kayu ataupun batu, memerhatikan Hamzah daripada jauh, sehinggalah dia menghampiriku untuk aku mengambil peluang membunuhnya secara sembunyi-sembunyi. Maka tiba-tiba telah datang Siba' bin Abdul Uzza, salah seorang daripada pahlawan Quraisy, yang menyeru dan memanggil, "Wahai Hamzah, ayuhlah bertarung denganku, ayuhlah bertarung denganku." Maka kata Hamzah, "Marilah wahai anak-anak orang-orang musyrik, marilah." Maka berlakulah pertempuran di antara mereka berdua. Namun tidak lama sesudah itu Siba' telah ditetak oleh Hamzah dengan pedangnya, sehinggalah dia jatuh tersungkur, meninggal pada ketika itu juga dalam hal keadaan bersimbah darah. Maka ketika itulah aku merasakan bahawa Hamzah sudah hampir dan dapat dicapai oleh lembingku. Maka aku keluarkan lembing tersebut, lalu terus kuluncurkan ke arah Hamzah. Tepat lembing itu kena pada bahagian rusuknya, sehinggalah tembus ke belakang. Hamzah pada ketika itu cuba untuk melangkah beberapa langkah kepadaku, namun kesakitan yang amat sangat menyebabkan dia jatuh, yang mana tidak lama sesudah itu lembing yang melekat pada badannya itu yang menyebabkan dia tidak mampu lagi untuk bangun, yang akhirnya meninggal dunia. Kubiarkan Hamzah sehinggalah dia tidak bergerak lagi. Maka pada ketika itu aku datang kepada Hamzah, ku cabut lembingku itu dan aku kembali ke khemah. Aku berehat di khemah, tidak lagi berperang, kerana tujuanku datang bukanlah untuk berperang, memperjuangkan orang-orang Quraisy. Kedatanganku hanyalah untuk membunuh Hamzah, untuk mendapatkan suatu erti kemerdekaan dalam hidup. Peperangan berkecamukkan makin hebat. Ramai di kalangan kaum muslimin yang gugur. Dan pada ketika itulah wanita-wanita Quraisy bagaikan singa-singa betina yang ganas, mereka juga keluar mencari mayat-mayat kaum muslimin yang mereka kenali. Termasuklah Hindun binti Utbah. Ketika mana mereka menemui mayat-mayat kaum muslimin, mereka akan memotong telinga, hidung dan juga merobek mulut-mulut mereka. Termasuklah juga mereka membelah perut-perut angkatan kaum muslimin yang gugur syahid. Dan hal itu dilakukan sama kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Hindun telah mengambil telinga-telinga kaum muslimin dan hidung mereka, lalu dijadikan sebagai rangkaian rantai untuk dipakainya. Sehinggalah ketika mana dia telah dapat membentuk satu kalungan untuk dipakai, maka ketika itu dia menanggalkan rantainya sendiri, diberikan kepada Wahsy bin Harb sebagai hadiah kerana telah berjaya membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Itulah sebahagian daripada kisah yang kita katakan bagaimanakah lelaki ini telah menyebabkan berlakunya kesedihan yang amat sangat kepada Rasulullah SAW, sehingga saat Nabi kita melihat bapa saudaranya Hamzah dalam hal keadaan tak dikenali lagi kerana dipotong hidungnya, dipotong telinganya, dirobek mulutnya, dicederakan dirinya
bahkan dibelah perutnya. Maka pada ketika itu Nabi kita sangat-sangat sedih dan baginda sallallahu alaihi wasallam menangis. Begitulah juga dengan ipar baginda sallallahu alaihi wasallam yang bernama Wahsy bin Harb. Beliau juga dipotong hidung dan telinganya dan digantungkan pada sepohon pokok di medan Uhud. Ini di antara mereka yang gugur syahid dan amat menyedihkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita sambung kemudiannya bagaimana Wahsy ini memeluk Islam dan bagaimana pula dia nak menebus kesalahannya yang telah menyebabkan remuknya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sangat menyayat hati kisah-kisah mereka yang syahid di medan Uhud, dan layaklah Syafiq dan para pendengar, mereka yang syahid di Uhud itu syurga yang dijanjikan oleh Allah Taala. Kan, dan juga rakan-rakan sekalian boleh sertakan juga soalan-soalan yang ingin disampaikan kepada Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani menerusi di Facebook IKIM FM di www.facebook.com/IKIM FM. Like sekarang, dan juga boleh terus hantarkan apa jua persoalan yang kita cerita tentang topik kita pada petang ini, taubat seorang pembunuh upahan. Kita rehat seketika, kembali sambung bercerita selepas ini. Alhamdulillah, terus kembali waktu ini dengarkan rancangan Hai Tu Sahabah bersama Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani. Silakan Ustaz sambungannya. Jom dengarkan. Ahbabuna fillah, ketika mana perang Uhud berlabuh, kata Wahsy, aku kembali bersama dengan angkatan Quraisy ke Mekah. Maka Jubair bin Mut'im telah pun melaksanakan janjinya terhadapku, sehinggalah aku telah dimerdekakan sebagaimana yang telah dijanjikan. Maka aku telah berbahagia mengecapi nikmat kemerdekaan sebagai seorang yang bebas. Akan tetapi urusan Muhammad sentiasa makin hari makin membesar, agamanya makin hari makin kuat, sehinggalah daripada waktu ke waktu setiap kali aku terkenangkan akan urusan agama Muhammad, ia amat menakutkan aku, kata Wahsy. Amat membimbangkanku kerana apa yang telah kulakukan kepada bapa saudaranya Hamzah. Aku sentiasa dalam hal keadaan yang sedemikian, iaitu kebimbangan kalau Muhammad akan dapat masuk ke kota Mekah, sehinggalah kebimbangan itu menjadi kenyataan. Ketika mana Muhammad memasuki kota Mekah dengan angkatannya, membuka kota Mekah itu kepada Islam, maka pada ketika itu aku melarikan diri ke Taif, mencari kebebasan di sana, mencari pelindungan dan keamanan daripada penduduk Taif. Namun tidak lama sesudah itu orang-orang Taif pula memeluk Islam. Maka pada ketika itu aku mula berkira-kira, kemanakah lagi akan ku pergi untuk menjauhkan diri daripada Muhammad? Apakah perlu aku pergi ke Syam atau ke Yaman atau ke negara-negara yang lain? Demi Allah, aku berada dalam kebimbangan yang amat sangat. Andai kata aku ditemui oleh Muhammad dan angkatannya. Sehinggalah tiba-tiba seorang lelaki yang memberikan nasihat yang sangat baik kepadaku dengan kelunakan suaranya dan kebaikan hatinya. Dia mengatakan, wahai Wahsy, sesungguhnya demi Allah, Muhammad tidak akan membunuh sesiapa pun yang memeluk agamanya dan bersaksi dengan syahadah yang benar bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah pesuruh Allah. Maka tatkala aku mendengar kata-katanya itu, terdetik di hatiku untuk bertemu dengan Muhammad dan menyatakan hasratku untuk memeluk agamanya. Maka aku keluar daripada Taif, terus menghalangkan wajahku ke arah Yathrib untuk mencari Muhammad. Ketika mana aku tiba di Yathrib, aku tercari-cari di manakah baginda sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah aku dapat berita bahawa baginda berada di dalam masjid. Maka langsung aku memasuki masjid untuk bertemu dengannya dalam hal keadaan takut-takut, bimbang dan juga sembunyi. Aku terus meluru ke arahnya
sehinggalah apabila aku tepat berada berdekatan dengannya, aku yang dalam keadaan sedang berdiri itu langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Beliau langsung mengucap syahadah supaya Nabi kita tak sempat kenal beliau. Supaya beliau dimaafkan dulu sebelum apa-apa tindakan diambil kepadanya. Mungkin juga rasa malu itu kan. Apakala baginda sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan syahadah yang telah kulafazkan itu, baginda mendongak dan melihat ke arahku. Apakala baginda mengenali akan diriku, baginda sallallahu alaihi wasallam langsung berpaling daripadaku, lalu berkata, awahsyiyun anta, awakkah Wahsy orangnya? Maka aku menjawab, benar ya Rasulullah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, duduklah dan cuba kau ceritakan kepadaku bagaimana engkau membunuh bapa saudaraku Hamzah. Aku pun duduk lalu bercerita kepadanya bagaimana hari aku telah membunuh Hamzah. Ketika mana aku selesai daripada bercerita dan menyatakan sebab musababnya adalah untuk mendapatkan erti kemerdekaan dalam hidup, baginda sallallahu alaihi wasallam makin kuat berpaling daripadaku, langsung tidak melihat ke arahku. Baginda sallallahu alaihi wasallam menangis. Lalu baginda berpesan, ghaib wajhaka anni fala arayannaka ba'dal yaum. Nabi kita berpesan, wahai Wahsy, jauhkanlah wajahmu daripadaku. Bermula daripada hari ini aku tidak akan melihat wajahmu lagi. Rasa-rasanya kita, kalaulah seseorang tak nak tengok kita, mungkin kita pun 1000 kali tak nak tengok dia. Tapi kita lihat bagaimana dengan Wahsy yang sudah menginsafi kesalahannya, yang mengaku dengan beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila Nabi kita katakan, jauhkanlah wajahmu daripadaku, sepanjang hidup Nabi kita sesudah itu, Wahsy tidak pernah muncul di hadapan Rasulullah. Walaupun beliau ada dalam majlis baginda Nabi, beliau selalu berada jauh sehingga Nabi kita tidak nampak akan beliau. Itulah hal keadaan Wahsy, yang mana beliau memendam rindu kepada Rasulullah, ingin berdekatan dengan baginda Nabi, ingin juga melihat Nabi kita seperti mana orang lain, ingin juga bertegur siapa dengan baginda. Itulah perbualan akhir Wahsy dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesudah itu Nabi kita tidak pernah bercakap dengan Wahsy, kerana tiap kali Nabi kita lihat kepada Wahsy, baginda sallallahu alaihi wasallam akan rasa sedih mengenangkan bagaimana bapa saudaranya Hamzah diperlakukan oleh orang-orang Quraisy di dalam peperangan Uhud itu. Maka aku berkekalan bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam wafat dan kembali kepada Tuhannya. Wahsy terus bercerita, walaupun aku mengetahui bahawa Islam itu menghapuskan tiap-tiap kesalahan yang lepas, namun aku sentiasa merasakan begitu merasakan menyesal terhadap apa yang telah aku lakukan terhadap Hamzah. Dan juga penyesalan itu aku rasakan perlu ditebus dengan sesuatu. Sehinggalah ketika mana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita boleh bayangkan bagaimana kesedihan Sayyidina Wahsy ketika mana Rasulullah wafat. Orang lain semuanya datang memberikan penghormatan akhir buat Nabi kita. Sayyidina Wahsy satu-satunya manusia yang tak masuk, kerana masih lagi berpegang dengan pesan Rasulullah, ghaib anni wajhak, jauhkan wajahmu daripadaku. Masya Allah, nak tampil tengok wajah Nabi kita yang wafat pun, buat tatapan kali terakhir pun Wahsy tidak boleh. Masya Allah. Jadi kita tahu bagaimana sedihnya beliau menanggung derita yang sedemikian. Maka ketika mana khalifah beralih kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq pula menggerakkan angkatan perang untuk menentang kumpulan-kumpulan Arab yang
yang murtad, termasuklah kumpulan yang paling besar, iaitu kumpulan Musailamatul Kadzab. Maka pada ketika itulah kata Wahsy, aku berkata kepada diriku sendiri, sungguhnya inilah peluang engkau wahai Wahsy untuk engkau meraih semula kemuliaan di sisi Allah, dan janganlah engkau biarkan peluang ini terlepas. Maka aku keluar bersama dengan angkatan tentera kaum muslimin. Aku membawa lembing yang dahulunya aku gunakan untuk membunuh Hamzah. Dengan lembing itulah juga aku keluar berperang untuk menentang musuh-musuh Allah. Aku sentiasa mencari di manakah Musailamatul Kadzab, nabi palsu yang telah mendakwa dirinya sebagai nabi dan menyedihkan seluruh kaum muslimin. Ya, Musailamatul Kadzab menyebabkan murtadnya 50,000 orang murtad meninggalkan agama Islam. Maka ketika mana dalam kecamukan perang Yamamah, aku melihat Musailamatul Kadzab sedang berdiri menghunuskan pedang kepada musuh-musuhnya. Aku melihat seorang lelaki Ansar juga mencari-cari peluang, sebagaimana aku mencari peluang untuk membunuh Musailamatul Kadzab. Kedua-dua daripada kami berhasrat ingin menamatkan riwayat hidupnya. Maka ketika mana aku berjaya mendekati Musailamah, pada ketika itu kuhalakan lembingku ke arahnya, lalu kuluncurkan laju lembing tersebut daripada tanganku, sehinggalah tepat lembing itu menembusi dada Musailamah, sehinggalah dia gugur. Dan dalam masa yang sama, ketika mana Musailamah gugur, pada ketika itu saudaraku daripada Ansar itu menetak ke arah Musailamah, yang akhirnya Musailamah ditetak sehinggalah tidak mampu lagi bangun dan meninggal dunia di situ. Maka hanya Allah yang mengetahui apakah aku yang telah membunuh Musailamah ataupun saudaraku Ansar itu yang telah membunuhnya. Yang pasti kata Wahsy bin Harb, aku mengharapkan perhatian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti, di mana perbuatanku itu mudah-mudahan dapat mengembirakan baginda Nabi, dan baginda sallallahu alaihi wasallam ridha untuk bertemu dan melihat aku, kata beliau. Masya Allah. Ya, jadi kerinduan dia tu begitu lama untuk mengharapkan ridha daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan Nabi kita akan terima beliau sebagaimana diterima orang lain, dan mengharapkan juga beliau dapat menghiburkan hatinya kerana dapat berbicara dengan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana bicaranya orang lain dan pergaulannya orang lain. Inilah kita lihat bagaimana kesungguhan beliau, walaupun dalam hadis Nabi kita katakan al-islamu yajubbu ma qablah, dengan engkau menganut Islam itu, Islam telah pun menghapuskan dosa-dosamu yang lepas. Tapi tetap juga berbuku di hati Wahsy bin Harb rasa tidak senang disebabkan beliau tidak dapat mengembirakan baginda sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah membawa beliau kepada menentang angkatan musuh yang mudah-mudahan dengan membunuh sejahat-jahat manusia di atas muka bumi itu dapat mengembirakan baginda Nabi. Dalam riwayat yang lain kata Wahsy bin Harb, aku pernah membunuh sebaik-baik manusia selepas Nabi Muhammad, iaitu Sayyidina Hamzah, dan aku tebus kesalahanku itu dengan aku membunuh sejahat-jahat manusia di atas muka bumi Allah. Mudah-mudahan Rasul dan juga Allah meridaiku. Itu di antara kata-kata dan harapan beliau. Allah, itu dia, ya Allah. Banyak soalan yang ditanyakan oleh pendengar kita ni, Syafiq. Ya, dari Facebook IKIM FM ni dapat soalan dari Daus Kasturi Kijang. Katanya, soalan saya, apakah ibrah yang boleh kita dapat dari kisah Sayyidina Wahsy ini dengan kehidupan seharian kita, Ustaz? Silakan. Ahbabuna fillah, di antara ibrah yang paling besar yang kita boleh ambil daripada Sayyidina Wahsy bin Harb, bagaimana kesetiaannya terhadap Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita andai kata orang kata tak nak tengok muka kita, mungkin kita 1000 kali tak nak tengok.
Ya, tetapi kerana kebenaran itu berpihak kepada orang yang tak nak tengok kita. Ya, sebagaimana kepada Sayyidina Wahsy tadi, bila Rasulullah SAW, bukan Nabi kita tidak memaafkan beliau, cuma Nabi kita tak sanggup berhadapan dengan beliau, sebab setiap kali Nabi kita melihat, pasti Nabi kita akan terkenangkan apa yang dilakukan kepada Sayyidina Hamzah. Dan itu menyukarkan baginda, menyedihkan baginda. Baginda bimbang kalau dengan tergurisnya hati baginda berulang-ulang kali, itu mendatangkan kemurkaan Allah kepada Wahsy. Maka itulah sifat rahmatan lil alamin, rahmat yang dibawa oleh Nabi kita, sehingga kan Nabi kita katakan ghaib anni wajhak, jauhkan wajah awak daripada saya. Kerana apa? Nabi kita bimbang akan mendatangkan kemurkaan Allah andai kata perbuatan mereka itu menyakitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dengan sebab itu sayangnya Nabi minta Wahsy jauh. Jadi ibrahnya, ya, selama mana ya kebenaran itu dan kebaikan itu ya kita tahu, maka dengan sebab itulah sentiasalah kita bersama dengan orang-orang yang benar. Sekalipun mungkin ya kita tak diterima, tapi janganlah kita ya meninggalkan kebenaran hanya disebabkan kita katakan ya berbeza ya ideologi dan pahaman. Ya, kalaulah di zaman kita ya yang berlaku sedemikian, mungkin akan beradalah beberapa kumpulan dan klik-klik yang lain. Ya, disebabkan ya tidak puas hati tadi. Tapi kita lihat bagaimana Sayyidina Wahsy masih lagi istiqamah dengan Islam, masih lagi kita katakan tetap dengan perjuangan Rasulullah. Ya, sekalipun Nabi kita katakan menjauhlah awak ya daripada saya, Wahsy tidak meninggalkan Nabi. Wahsy tidak pergi cari agama lain. Wahsy tidak pergi cari kumpulan lain. Tetapi Wahsy tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, keteguhan dan kesetiaannya, dia tahu semua itu adalah ujian daripada Allah ya atas kesalahannya yang lalu. Itu di antara ibrah yang dapat kita ambil. Kemudian yang kedua, ibrahnya ialah tiap-tiap apa kesalahan yang kita lakukan, hendaklah ya kita tebus dengan lebih baik lagi, ya, dengan sesuatu yang lebih baik. Itu yang ditunjukkan dalam keazaman hidup Sayyidina Wahsy bin Harb bila datang munculnya fitnah ya golongan murtad dan munculnya Musailamatul Kadzdzab. Wahsy merasakan itulah peluang untuk dia menebus atas kesalahan-kesalahannya yang lalu, yang diharapkan dengan dia melakukan sedemikian dia akan meraih ridha Allah dan juga ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu dalam hadis Nabi kita katakan wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah tamhuha. Tiap-tiap keburukan yang engkau lakukan, susulkanlah dengan kebaikan. Kerana kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Dalam Al-Quran Allah katakan innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya perkara-perkara baik yang engkau lakukan akan menghapuskan keburukan yang lalu. Jadi ya, sebagai ibrah daripada kisah Sayyidina Wahsy ini, setiap kali kita rasa tersalah dengan seseorang ataupun yang tersalah dalam kehidupan, pada saat itu bertaubatlah, dan ya, juga pada saat itu ya susulkanlah dengan kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan ia menjadi sebab musabab ya akan terpadam setiap kesalahan kita. Wallahu alam. Saya kesalahan boleh terpadam, Ustaz, tetapi nak melupakan tu payah. Dia ibarat kalau luka, darah dah kering, parut masih ada. Itu jugalah metaforanya. Untuk soalan Ustazah Haslifah Hairuman bertanya ni, bagaimana ya Ustaz memaafkan namun suka melupakan? Bukan dendam, macam saya katakan tadi tu, Ustaz. Itu sememangnya wajar dalam kehidupan kita. Sememangnya orang yang menjadi mangsa ni akan terasa. Orang yang melakukan salah dia tak rasa apa-apa. Ya. Kita saat kita melontarkan suatu kata-kata kepada orang lain, dengan mudah saja mungkin kita menghulurkan tangan dan memohon maaf, sebab yang kita tak terbeban dengan apa yang dideritai dan dirasai oleh mangsa kezaliman kita. Maka dengan sebab itulah disebabkan manusia ni Allah Subhanahu wa taala berikan manusia ni perasaan, sudah semestinya ada perasaan yang sedemikian. Cuma kita lihat daripada perbuatannya baginda Nabi, bukan Nabi kita tidak memaafkan Wahsy, dan bukan Nabi kita tidak melupakan kesalahan Wahsy, tidak. Nabi kita dah bersedia memaafkan. Cuma baginda setiap kali melihat Wahsy akan teringat berkenaan dengan apa yang telah dilakukan kepada Sayyidina Hamzah oleh
orang-orang Quraisy, bukan dilakukan oleh Wahsy. Wahsy hanya pembunuh saja, tapi yang melukakan, yang memotong hidung, telinga dan sebagainya itu dilakukan oleh orang lain. Maka itu yang mengenangkan dan menyedihkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau berulang-ulang kesedihan tersebut. Sebab apa? Wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullah. Kalian tak boleh menyakiti Rasulullah. Jadi menyakiti Rasulullah itu merupakan satu perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana sayangnya baginda kepada Wahsy dan juga kepada umatnya, salah seorang umatnya, baginda minta Wahsy supaya tidak menampilkan diri di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi inilah di antara kata-kata para sahabat, kata-kata mereka, nanti yang membunuh dan juga yang dibunuh kedua-duanya di dalam syurga, yaitu Wahsy dan juga Sayyidina Hamzah. Masya Allah. Saya di ujung ni, apa kesimpulan ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah Sayyidina Wahsy ni, Ustaz? Ahbabuna fillah, tiap-tiap kita manusia pasti kita ada melakukan salah dan silap, sama ada sedar ataupun tidak. Cuma ketika mana datangnya ketukan hidayah daripada Allah, saat kita menyedari salah dan silap kita, sebagaimana kita ambillah daripada semangat Sayyidina Wahsy dengan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana taubat itu bukan hanya sekadar dinyatakan penyesalan yang berkali-kali, tangisan yang berkali-kali, tetapi taubatnya itu juga disertakan dengan pembuktian kasih dan cintanya kepada baginda Nabi, sehingga tetap setianya dalam kehidupan beragama walaupun mungkin dia terpinggir daripada orang lain. Begitulah juga kita ambil semangat beliau, bagaimana taubat itu bukan sekadar dengan menyatakan penyesalan, bukan sekadar kita katakan keteguhan dalam kehidupan beragama, tetapi taubat itu dibuktikan juga dengan pengorbanan. Ingin berkorban untuk agama, keluar berjuang untuk agama, ingin menebus kesalahan yang lepas. Tiap-tiap orang daripada kita, saat kita berdiri pagi-pagi bersiap di hadapan cermin, cuba fikirkan, tengok imej yang ada di dalam cermin tersebut, itulah imej kita. Sanggupkah orang yang sedang kita lihat di dalam cermin itu kalau dibakar dalam neraka? Baik, Ustaz. Andai kata tidak sanggup, maka pada ketika itu dekatkanlah diri kepada Allah dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, cinta dan kasih Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal-amal yang kita lakukan. Wallahu alam. Baik, Ustaz, di akhir ni Ustaz, insya-Allah sama-sama jom kita dengarkan bacaan doa di Ustaz, sama-sama kita aminkan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami menadahkan tangan kehambaan kepadamu ya Allah pada detik dan waktu ini, dalam hal keadaan betapa hati kami ini berputik rasa rindu yang mendalam kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dalam hal keadaan pada detik waktu ini juga ya Allah, kami menginsafi kesalahan-kesalahan kami, kealpaan-kealpaan kami, dan kami juga menginsafi ya Allah bagaimana kami tidak mampu untuk terus hidup dalam keadaan amal ini kalau bukan kerana taufik dan hidayah daripadamu ya Allah. Kalau bukan kerana bimbingan daripadamu ya Allah. Dari itu pada saat dan detik waktu ini ya Allah, kami berseru, bimbinglah kami ya Allah sehinggalah kami kembali kepadamu dalam keadaan kami diridai. Bimbinglah kami ya Allah dengan amal-amal yang Engkau cintai sehingga melayakkan kami untuk bersama dengan kekasih kami Nabi Muhammad. Bimbinglah kami ya Allah, sanak saudara kami, kaum kerabat kami, anak beranak kami ya Allah, jiran tetangga kami ya Allah, dan seluruh umat Nabi Muhammad agar kembali ke jalan tauhid yang sebenar, mentauhidkan Engkau ya Allah, mencintaimu ya Allah dengan setulus hati dan ikhlas, yang mana dengannya melayakkan kami untuk kembali kepadamu dalam keadaan kami diridai. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, pada detik dan waktu ini juga ya Allah, kami mengharapkan perhatianmu ya Allah. Lihatlah kepada hati-hati tiap orang daripada kami, betapa berharapnya kami pada waktu ini dengan keampunanmu ya Allah. Betapa berharapnya kami pada waktu ini dengan hidayahmu ya Allah. Betapa berharapnya kami pada waktu ini ya Allah
untuk meraih kemaafan daripadamu ya Allah. Dari itu ya Allah, Kau anugerahkanlah kepada kami hidayah, kemaafan dan juga keampunanmu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami juga merayu, merintih dan meminta kepadamu ya Allah. Kau rahmatilah orang-orang tua kami ya Allah, ibu ayah kami ya Allah. Kasihanilah mereka, berkatilah kehidupan mereka, berikanlah keafiatan dan kesejahteraan buat mereka. Ya Allah, kasihanilah anak isteri kami ya Allah. Engkau telah bahagiakan kami dengan adanya mereka dalam kehidupan ini. Bahagiakanlah kami ya Allah dengan kesolehan mereka. Bahagiakanlah kami ya Allah dengan kebahagiaan mereka. Bahagiakanlah kami ya Allah dengan doa-doa dan amal ibadah mereka. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, padamulah juga kami berseru, merayu dan merintih ya Allah. Kau satukanlah hati seluruh umat Nabi Muhammad ya Allah. Satukanlah hati seluruh umat Nabi Muhammad ya Allah. Leburkanlah keegoan mereka ya Allah, sehingga mereka dapat bersatu di bawah lembayung rahmat-Mu ya Allah. Rahmatan lil alamin, dengan kasih dan cinta yang dibawa oleh Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Kau bantulah pejuang-pejuang agama-Mu, pendakwah-pendakwah ya Allah, di mana sahaja mereka berada ya Allah. Bantulah mereka ya Allah. Ya Allah, Kau hitunglah tiap keringat dan langkah mereka ya Allah, dengan ganjaran pahala dan ridha-Mu kepada mereka. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Kau utuskanlah guru-guru yang baik yang dapat mendidik dan mengasuh anak dan keluarga mereka ya Allah. Kerana kesibukan mereka dalam urusan dakwah, kesibukan mereka dalam urusan perjuangan untuk agama ya Allah, kadang-kala menyebabkan mereka tidak sempat untuk memberikan didikan untuk anak isteri mereka ya Allah. Kau berikanlah anugerah guru-guru yang terbaik untuk membimbing mereka ya Allah dan kami semua. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, padamulah juga kami merayu, merintih dan meminta ya Allah. Hentikanlah kezaliman orang-orang yang melakukan zalim. Hentikanlah kezaliman orang-orang yang melakukan kezaliman. Amankanlah negara kami ya Allah. Makmurkanlah negara kami ya Allah. Jadikanlah negara kami negara yang mendapat rahmat, keberkatan dan juga kemaafan daripadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.